Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Kuatkan iman dalam bulan Ramadan ini. Jangan ponteng puasa ya. Selamat berjumpa kembali. Pada kali ini cikgu akan mengajar tajuk dasar ekonomi baru yang bermula pada tahun 1970 dan berakhir pada tahun 1990. Terdapat 4 rancangan Malaysia yang dilaksanakan sepanjang pelaksanaan dasar ekonomi baru. Baiklah anak-anak, seterusnya kita cuba menonton video berkaitan situasi semasa yang berlaku pada tahun 1969 dan cuba anak-anak Tragedi 13 Mei seharusnya menjadi pengajaran dan cadangan mana-mana pihak untuk kerajaan menyiarkan dapatan insiden itu disifatkan hanya pandangan segelintir pihak semata-mata. Menteri Dalam Negeri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata sejarah itu harus dijadikan pengajaran selain memberitahu insiden itu berada di bawah Akta Rahsia Rasmi USA. Those were the past. We are now looking at current and the future. This is a new government. We have promised to our people that we'll be fair. We'll handle ada beberapa issues persoalan yang squarely. dipaparkan dalam We take into interest the interest of the people at large. paparan We're not tersebut. discriminatory. Apakah We peristiwa want to make 13 sure that the Mei country is always in kedua, peace mengapakah and peristiwa harmony. tersebut We abhor berada di any bawah form Akta of racial Rahsia Rasmi? discrimination based on race or Ketiga, religion. apakah hubungan kait This is the peristiwa stand of the present 13 Mei government. dengan dasar So I ekonomi think baru? this is more important than what has been the past. Sebelum ini, Fellow Utama Institut Kajian Etnik Universiti Kebangsaan Malaysia, Prof. Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata, peristiwa berdarah rusuhan kaum paling dahsyat di negara ini pada 13 Mei 1969 perlu menjadi pengajaran betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus bersatu padu dan hidup dalam harmoni. Jelasnya, bagi pengajaran daripada peristiwa 50 tahun lepas itu, penting bukan untuk rakyat sahaja dari segi kerukunan, namun bagi meningkatkan kemajuan negara. Tragedi 13 Mei seharusnya menjadi pengajaran Baiklah anak-anak, ini adalah sebahagian daripada maklumat yang berkaitan dengan peristiwa 13 Mei. Anak-anak boleh gunakan maklumat ini untuk info awal bagi mengetahui secara ringkas tentang peristiwa 13 Mei. Dan apakah faktor-faktor yang mencetuskan peristiwa 13 Mei ini anak secara ringkasnya? Banyak faktor sebenarnya yang menyebabkan peristiwa ini berlaku. Yang antaranya ialah kerana isu-isu perkauman yang dimainkan dalam pilihan raya pada tahun 1969 sehingga menyebabkan wujudnya ketegangan hubungan kaum di dalam negara kita.
Peristiwa 13 Mei telah menyedarkan kerajaan bahawa ketidakseimbangan sosioekonomi yang wujud perlu diperbetulkan. Maka dengan sebab itu, dasar ekonomi baru diperkenalkan. Itulah tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini. Selepas pengajaran ini, Cikgu harap pelajar-pelajar akan dapat mengetahui latar belakang dasar ekonomi baru dan apakah yang berlaku sebelum tahun 1970 dalam negara kita. Objektif yang kedua ialah memahami pelaksanaan dasar ekonomi baru dalam rancangan Malaysia. Terdapat 4 rancangan yang termasuk di dalam tempoh pelaksanaan dasar ekonomi baru. Dan yang terakhir adalah menilai kejayaan pelaksanaan dasar ekonomi baru. Adakah DIP berjaya mencapai matlamat yang disasarkan oleh pihak kerajaan? Baiklah anak-anak, yang pertama kita melihat objektif yang pertama iaitu latar belakang dasar ekonomi baru. Pada zaman British telah melaksanakan dasar pecah dan perintah sehingga menyukarkan hubungan kaum antara Melayu, Cina dan India. Pada masa yang sama, pihak British juga telah mengutamakan perkembangan ekonomi moden iaitu perlombongan biji timah dan getah sehingga mengabaikan ekonomi tradisional yang majoritinya melibatkan masyarakat pribumi. Akibat dasar tersebut, penduduk tidak bersatu dan penduduk pribumi, khususnya yang tinggal di luar bandar, jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan masyarakat Cina dan India. Setelah merdeka, kerajaan berusaha untuk membetulkan segala kebincangan yang berlaku dengan melaksanakan rancangan pembangunan ekonomi. Khususnya memberi tumpuan kepada pembangunan di luar bandar kerana majoriti penduduk miskin tinggal di luar bandar. Dalam pelaksanaan rancangan pembangunan Malaya tahap pertama, oleh kerana kerajaan terlalu fokus kepada ekonomi sehingga kurang menekankan usaha-usaha menyatukan penduduk, maka akhirnya wujud jurang antara kaum dan perpaduan kaum yang agak lemah, longgar. Suasana ini berterusan sehingga menyebabkan meletusnya peristiwa 13 Mei tahun 1969. Peristiwa ini melibatkan pergaduhan di antara kaum Melayu dan Cina di bandar-bandar besar, terutama sekali di Kuala Lumpur. Situasi ini menyebabkan kerajaan melaksanakan dasar ekonomi baru yang bermula pada tahun 1970 bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan kaum, khususnya dari segi sosioekonomi. Maka dengan sebab itu, kerajaan telah melancarkan satu dasar ekonomi baru selepas berlakunya peristiwa 13 Mei. So, anak-anak, itulah latar belakang dasar ekonomi baru. Apakah rasional dasar ekonomi baru diperkenalkan? Jawapannya sudah ditegaskan tadi anak-anak, iaitu masih wujud ketidakseimbangan sosioekonomi. Paparan menunjukkan pemilikan kekayaan negara yang tidak seimbang, di mana kalau kita lihat data tersebut menunjukkan Bumiputera hanya memiliki kekayaan negara 279 juta berbanding dengan kaum Bumiputera yang memiliki aset ataupun saham
negara kita sebanyak 2,232 juta. Jadi pemilikan yang tidak seimbang ini jelas membuktikan bahawa masih wujud jurang yang ketara dari segi pemilikan kekayaan negara. Kalau kita lihat cara tapai dan kalau kita ibaratkan kekayaan negara ni seumpama sebutir kek, maka pembahagiannya adalah seperti paparan di mana wujud pembahagian yang tidak seimbang. Kaum Bumiputera hanya menikmati kekayaan negara dalam kadar yang agak rendah, iaitu kira-kira 4% berbanding dengan kaum bukan Bumiputera yang menguasai ekonomi negara sehingga mencapai 34%. Begitu juga kalau kita melihat dari sudut pembahagian pekerjaan mengikut kaum pada tahun 1970. Sektor-sektor perniagaan membawa keuntungan yang besar, majoriti masyarakat Cina menguasai sektor tersebut. Manakala orang Melayu, majoritinya hanya terlibat dalam sektor pertanian yang tidak membawa pendapatan yang besar berbanding dengan perniagaan. Carta Palang ini jelas menunjukkan bahawa majoriti orang Melayu masih lagi terlibat dalam ekonomi tradisional, iaitu sebagai petani dan nelayan. Berbanding dengan kaum lain, iaitu Cina, sebahagian besarnya atau kira-kira 59% terlibat di dalam kegiatan ekonomi perdagangan ataupun perniagaan. Ini menunjukkan bahawa situasi ketidakseimbangan masih wujud di dalam sektor-sektor ekonomi di dalam negara kita sekitar pada tahun 1970. Dan kalau kita lihat peratus kemiskinan penduduk tanah Melayu sekitar tahun 70 atau sebelum tahun 1970, sebanyak 64,8% masyarakat Melayu berada di dalam kemiskinan berbanding dengan kaum-kaum lain, misalnya Cina, hanya 26% saja berada di dalam tahap kemiskinan. Jadi suasana atau ketidakseimbangan yang berlaku itu, maka sewajarnya kerajaan bertindak untuk membuat satu dasar yang lebih menyeluruh dan lebih seimbang untuk semua kaum-kaum di tanah Melayu. Itulah antara rasional mengapa kerajaan melaksanakan dasar ekonomi baru. Seterusnya kita pergi kepada objektif yang kedua, anak-anak. Matlamat dasar ekonomi baru sering kali disebut sebagai matlamat serampang dua mata kerana dia mempunyai dua matlamat utama yang besar yang harus dicapai. Yang pertama ialah membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum dengan mewujudkan pelbagai peluang-peluang pekerjaan. Objektif yang kedua ialah menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi. Misalnya, dikenali orang Melayu sebagai petani, orang Cina sebagai peniaga, orang India bekerja di ladang-ladang. Pengenalan ini sudah tentu memberi impak yang negatif kepada perkembangan negara kerana masih wujud lagi diskriminasi antara kaum di dalam negara kita, khususnya dalam sektor-sektor perniagaan, majoritinya dikuasai oleh masyarakat Cina. Maka dengan sebab itu, dasar ekonomi baru dilaksanakan bagi menyusun semula masyarakat, seterusnya boleh mengurangkan jurang ataupun diskriminasi antara kaum. Suasana pengenalan seperti ini perlu dihapuskan supaya pembahagian kek kekayaan negara itu lebih seimbang. Kita tidak mahu lagi orang Melayu hanya dicop sebagai petani, manakala orang-orang Cina sebagai peniaga, sementara masyarakat India majoritinya bekerja di ladang-ladang. Kerajaan harus berusaha menyusun semula
kedudukan ini bagi memastikan keseimbangan di antara kaum dalam pelbagai sektor. Apakah yang dilaksanakan oleh kerajaan dalam rancangan Malaysia untuk mencapai matlamat dasar ekonomi baru? Rancangan Malaysia kedua telah dilaksanakan selepas berlakunya peristiwa 13 Mei pada tahun 1970. Untuk merealisasikan dasar ekonomi baru, kerajaan telah berusaha menambah pelbagai agensi kerajaan yang boleh membantu rakyat. Antaranya ialah Lembaga Padi Negara untuk menstabilkan harga padi. Kemudian kerajaan juga menubuhkan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia bagi memodernkan industri perikanan. Seterusnya menubuhkan UDA yang berperanan untuk membangunkan bandar-bandar. Ketiga, seterusnya ialah RISDA, membantu pekebun kecil getah. Kerajaan juga telah menubuhkan Petronas bagi melaksanakan dan memajukan industri petroleum. Kerajaan juga telah menubuhkan PKEN ataupun Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri yang menggalakkan perindustrian dan perdagangan di kalangan golongan Bumiputra. Semua agensi-agensi yang ditubuhkan ini untuk memastikan masyarakat luar bandar berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya di kalangan petani dan nelayan. Selepas tamat rancangan Malaysia kedua, kerajaan telah melaksanakan pula rancangan Malaysia ketiga yang bermula pada tahun 1975 hingga 1980. Dalam rancangan ini, kerajaan telah membuka tanah secara besar-besaran dengan menubuhkan pelbagai agensi wilayah. Antaranya ialah kerajaan telah menubuhkan KOJORA, Lembaga Kemajuan Tanah Tenggara, Ketengah, Lembaga Kemajuan Terengganu, Utara, Lembaga Kemajuan Tanah di Pahang, dan Kesedar, Lembaga Kemajuan Tanah di Kelantan. Semua agensi wilayah ini akan membuka tanah secara besar-besaran dan menumpukan kepada penanaman komersial ataupun penanaman moden, itu getah dan kelapa sawit. Penduduk-penduduk miskin akan dipindahkan ke lokasi penempatan-penempatan yang telah dibina oleh kerajaan dan mereka akan mengusahakan ladang-ladang tersebut, dan oleh yang demikian penduduk-penduduk yang miskin tadi sudah mempunyai pekerjaan yang tetap dan pendapatan yang tetap. Dalam jangka masa panjang, projek ini telah berupaya menghapuskan kemiskinan di kalangan orang-orang Melayu. Agensi pembangunan wilayah ini sama seperti peranan yang dimainkan oleh Felda. Dalam rancangan Malaysia keempat yang bermula pada tahun 1980, kerajaan telah melaksanakan pelbagai langkah dan memberi tumpuan kepada industri berat yang berasaskan kepada teknologi, modal, tenaga mahir, dengan menubuhkan beberapa agensi yang boleh menukar orientasi ekonomi negara daripada pertanian kepada perindustrian. Antaranya, kerajaan telah menubuhkan HICOM untuk menguruskan industri berat. Kerajaan juga telah melaksanakan kajian dasar perindustrian yang mana objektif utamanya ialah untuk melihat apakah kelemahan-kelemahan struktur perindustrian di dalam negara kita. Seterusnya, kerajaan telah melaksanakan dan melancarkan Pelan Induk Perindustrian Negara bagi menentukan hala tuju perindustrian negara. Kerajaan juga telah menubuhkan PNB, Permodalan Nasional Berhad, bagi menggalakkan golongan Bumiputra memiliki saham bagi menyeimbangkan pemilihan saham dalam negara.
Seterusnya, kerajaan telah melaksanakan dasar penswastaan dan pensyarikatan bagi menggalakkan penglibatan pihak swasta dan seterusnya dapat mengurangkan bebanan keuangan kerajaan. Dan kerajaan juga telah melaksanakan dasar pertanian negara bagi memodernkan sektor pertanian. Jadi jelas anak-anak bahawa fokus rancangan Malaysia keempat ialah perubahan sektor ekonomi daripada pertanian kepada perindustrian. Oleh sebab itu, banyak langkah-langkah yang telah dijalankan oleh kerajaan untuk memajukan sektor industri dalam rancangan Malaysia keempat. Dalam pelaksanaan rancangan Malaysia kelima adalah rancangan yang terakhir dalam tempoh pelaksanaan dasar ekonomi baru yang bermula pada tahun 1976 hingga 1986 hingga 1990. Apakah usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk mencapai aspirasi dasar ekonomi baru dalam rancangan Malaysia kelima? Kerajaan telah meningkatkan sektor perindustrian dengan melonggarkan peraturan mengawal hak milik syarikat dan demikian menggalakkan pelabuh-pelabuh asing datang ke negara kita. Kerajaan juga telah memberi fokus kepada pembangunan luar bandar dengan menggalakkan perkembangan industri desa dan menyediakan kemudahan-kemudahan kredit bagi membantu masyarakat luar bandar yang berminat dalam perniagaan tetapi menghadapi masalah kekurangan modal. Kerajaan juga telah berusaha untuk memajukan sektor pelancongan kerana sektor ini mampu menambah pendapatan negara. Untuk itu, sebuah perbadanan pelancongan Malaysia telah ditubuhkan. Kerajaan juga telah menekankan penyelidikan dan pembangunan dalam rancangan Malaysia kelima bagi meningkatkan kecekapan guna tenaga tempatan. Kita tidak lagi bergantung kepada buruh-buruh mahir daripada luar kerana kita telah mempunyai suatu rangka R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan. Tiga objektif yang disasarkan tadi telah disentuh secara langsung. Antaranya objektif yang pertama tadi ialah latar belakang dasar ekonomi. Yang kedua ialah objektif pelaksanaan dasar ekonomi dalam rancangan Malaysia. Dan yang terakhir yang juga nak sampaikan ialah adakah dasar ekonomi baru berjaya mencapai matlamatnya, membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat seperti yang telah digariskan pada awal pelaksanaan dasar ekonomi baru. Beberapa data membuktikan bahawa sebahagian besar objektif dasar ekonomi baru telah berjaya dicapai sepanjang tempoh pelaksanaannya daripada tahun 1970 hingga 1990. Pendapatan purata keluarga telah meningkat. Misalnya masyarakat Melayu daripada 150 telah meningkat menjadi 290 pada tahun 1990 selepas 10 tahun pelaksanaan DEB. Kadar kemiskinan juga telah menurun. Kalau kita lihat kadar kemiskinan pada tahun 1970 ialah 49%. Dan pada tahun 1990 kadar kemiskinan penduduk negara kita tinggal 16.7%. Bukti yang ketiga ialah usaha menghapuskan pengenalan kaum ikut fungsi ekonomi juga berjaya dicapai, di mana kalau kita lihat
Bilangan orang Melayu yang terlibat dalam sektor perniagaan telah bertambah menjadi 34% berbanding dengan sebelum ini hanya sekitar 23% sahaja. Ini jelas menunjukkan bahawa monopoli masyarakat Cina dalam sektor ini telah berjaya dipecahkan oleh orang Melayu dan masyarakat Melayu sudah mula terlibat dalam sektor perniagaan. Bukti yang keempat ya, modal saham milik Bumiputera telah bertambah daripada 2.4% pada tahun 1970 kepada lebih kepada 20% pada tahun 1990. Tambahan yang agak ketara daripada 2.4 kepada 20%. Manakala bukan Bumiputera ialah 46.2%. Ini menunjukkan bahawa dasar ekonomi baru telah membawa manfaat kepada semua kaum yang ada di dalam negara kita. Secara keseluruhannya boleh dirumuskan bahawa dasar ekonomi baru telah berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan, walau bagaimanapun ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki, terutama sekali dari sudut pemilikan saham. Sasaran awal pemilikan saham ialah 3%. Sasaran ini gagal dicapai, walau bagaimanapun selepas ini kerajaan harus memberikan perhatian bagaimana untuk mencapai sasaran tersebut diperolehi pada masa hadapan. Itulah anak-anak ketiga objektif yang disampaikan dalam pengajaran pada kali ini. Harap anak-anak semua dapat memahami pengajaran ibu. Adakah anak-anak sudah dapat persoalan yang cikgu kemukakan pada awal tadi, iaitu berkaitan persoalan peristiwa 13 Mei dan hubung kaitnya dalam dasar ekonomi baru? Apakah peristiwa 13 Mei? Apakah peristiwa ini diletakkan di bawah akta rahsia rasmi? Apakah hubung kait peristiwa ini dengan dasar ekonomi baru? Paparan ini menunjukkan bahawa telah sediakan jawapan untuk ketiga-tiga persoalan tersebut. Anak-anak boleh rujuk mendapatkan info daripada paparan tersebut. Secara keseluruhannya, rancangan Malaysia tahap kedua yang bermula dengan dasar ekonomi baru memperoleh kejayaan yang agak besar, khususnya dalam usaha untuk memberi keseimbangan sosial ekonomi kepada penduduk tanah Melayu. Harap suasana ini akan berterusan dalam rancangan ataupun dasar ekonomi yang dilaksanakan selepas tahun 1990. Saya harap anak-anak dapat memahami bagaimanakah pelaksanaan dasar ekonomi baru di bawah rancangan Malaysia kedua hingga rancangan Malaysia kelima. Sekian, Assalamualaikum.